Antal alimul hakim, Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin serta ahli jawatan kuasa, juga yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dimuliakan, dan juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah yang biasa kita diperdengarkan oleh imam pada pagi Jumaat. Dalam satu hadis Nabi bagi tahu kepada kita bahawa hari kiamat akan berlaku pada hari apa? Hari kiamat berlaku pada hari apa? Jumaat. Harinya kita tahu tapi tarikhnya tidak tahu. Kenapa diingatkan pada solat Jumaat, pada pagi subuh Jumaat itu dengan surah As-Sajdah? Sudah tentulah surah As-Sajdah ini ada kaitan dengan hari kiamat. Kerana surah As-Sajdah ini termasuk surah-surah Makkiyah. Ini kita bincang dulu dah kan, tapi sekarang ni pertemuan kita sebenarnya sekali ni kita ulang-ulang sikit-sikit ya. Surah Sajdah merupakan surah Makkiyah, yang mana surah Makkiyah ini tema besar dia adalah akidah. Surah Makkiyah. Pertama sekali surah Makkiyah tu apa dia? Surah-surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Surah Makkiyah ialah surah-surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maksudnya daripada Nabi berusia 40 tahun, turunnya wahyu Iqra, sampailah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu dinamakan surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah ni temanya apa tadi? Akidah. Dalam akidah ada apa? Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Seterusnya, beriman kepada para rasul. Beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Dan juga beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk berlaku dalam kehidupan kita. Itu kepercayaan kita. Jadi Nabi datang berdakwah di Mekah untuk nak memperbaiki akidah orang-orang musyrik Mekah. Antaranya ialah mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Bila Nabi datang bawa Al-Quran, menjadi berita gempar, viral. Itu yang kita baca surah An-Naba, ayat pertama Allah sebut, amma yatasaalun anin nabail azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang suatu berita yang sangat besar. Antara tafsirannya ialah hari kiamat. Nabi Muhammad datang kepada mereka bawa cerita tentang hari kiamat. Muhammad ni bawa cerita apa? Jadi antara yang mereka kata ialah Muhammad mengada-adakan berita-berita tersebut menerusi Al-Quran. Itu yang ayat pertama sehingga ayat ketiga kita bincang dulu. Mereka kata apa dia? Yaquluna iftarah. Ayat yang ketiga tu. Kan? Mereka kata Nabi Muhammad ini mengada-adakannya. Lalu mereka melemparkan tuhmahan, kata Nabi Muhammad ni gila. Kata Nabi Muhammad ni ahli sihir. Kata Nabi Muhammad ni terkena sihir. Begitu. Jadi bagi nak membuktikan kepada manusia berita yang dibawa oleh Nabi ini, Allah perkenalkan kebesarannya. Itu yang kita tadabbur pula daripada ayat yang ketiga tu. Yang bulan lepas kita habiskan bincanglah sampai ayat yang ke-6. Tema besar dalam ayat ketiga, ayat ke-4 sampai yang ke-6 itu ialah tentang penciptaan langit dan bumi, yang menjadi bukti penciptaan Allah. Bukan Allah dicipta, penciptaan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu. Sebab kadang manusia ni bila dia tengok diri sendiri dia tak perasan. Jadi bagi mereka berfikir, Allah kata cuba tengok langit itu,
Siapa yang boleh berkongsi dengan Allah untuk diciptakan langit tersebut? Tak ada siapa pun yang ada kuasa untuk berkongsi dengan Allah untuk mencipta langit. Kemudian Allah ajak kita berfikir lagi, kalaulah langit yang besar tu tak ada siapa boleh menciptakannya, kamu yang kecil ni, macam mana kalau Allah nak cipta dan hancurkan kamu dalam tanah, kemudian dibangkitkan balik? Lagi mudah ke lagi susah? Manusia ni lebih kompleks ataupun langit tu lagi kompleks? Kalau kita kata diri kita sendiri memang kompleks. Cuba kita belah badan kita ni kan, tengok struktur yang ada dalam badan kita, sangat kompleks. Tapi langit itu lagi besar, lagi susah nak diciptakan kalau fikir kita punya daya upaya kita. Allah bagi lagi gambaran yang mana langit tersebut malaikat turun naik selama berapa tahun? Kalau kita buat 1000 tahun. Itu ayat yang kelima. Maksudnya besarnya langit Allah ini. Tapi yang kedil ni, manusia yang kedil ini tak nak beriman kepadanya. Oh, dahsyat. Sangat teruk. Jadi Allah nak ajak lagi orang-orang musyrik berfikir. Jadi ayat ni kepada kita juga. Hari ni kita nak lihat ayat yang ke-7. 7 sampai ayat yang ke-9. Lepas Allah dah ceritakan kepada kita tentang langit dan bumi yang besar itu, sekarang nak ceritakan tentang satu makhluk yang istimewa, tetapi dia ni dhaif. Iaitu siapa dia? Al-insan. Kita ni lah manusia. Yang sepatutnya Quran ini ditujukan kepada mereka, tapi mereka tidak mahu. Allahu Akbar. Jadi kita tengok ayat yang ke-7 tu, kita baca dulu sama-sama. Muka surat 415. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Baik. Pada ayat yang keempat, Allah kata Allah allazi khalaqas samawati wal ardh. Allah dialah yang menciptakan petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ayat yang ke-7 ni ada lagi satu allazi. Jadi allazi kat sini ni badal. Maksudnya ayat ini sambungan daripada ayat yang ke-3 tu. Minta maaf, ayat yang ke-4. Kan ayat ke-4 Allah kata apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Pada ayat yang ke-7 ni kita boleh faham ada Allah juga kalimah, tapi tak payah kita sebut. Seolah-olah yang panjang dia Allahul ladzi, begitu. Allah lah yang Tapi tak perlu, sebab apa? Dalam bahasa Arab ni dia ada istilah badal. Badal. Jadi menggantikan, dia terus nak menjelaskan lagi kalimah Allah di atas dengan letak al-ladzi pada permulaan ayat. So kita kata iaitu yang ahsana. Maksud ahsana apa dia? Daripada perkataan hasan, baik. Ahsana, memperbaik, memperindah. Telah memperindah oleh ia kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu, khalaqahu, telah mencipta oleh ia akannya. Wa bada'a, dan telah memulakan oleh ia, bada'a. Bada'a itu
telah memulakan. Macam kita Quran ada ibtida'. Tu ada perkataan bada'a juga tu, ibtida'. Dia wazan ifta'ala. Jadi Allah memulakan khalqal insan, penciptaan bagi manusia min tin, daripada tanah. Okey, sekarang kita nampak tak Allah nak bagi manusia tu berfikir lagi. Tengok pula sekarang kejadian kamu sendiri. Sebelum-sebelum ni tentang kejadian apa? Langit yang 7 itu dan juga bumi. Sekarang Allah kata cuba tengok diri kamu tu pula. Adakah kita memerhatikan diri kita? Buka surah 51. Ayat yang ke-21. Muka surat 521. Surah 51 ayat 21. Surah 51 ayat 21. Jadi Allah berfirman, wa fi anfusikum. Jumpa tak ayat tu? 51 ayat 21. Surah Az-Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, apakah kamu melihatnya dengan betul-betul teliti? Atau kamu tak lihat sebenarnya? Banyaklah perkara yang perlu kita lihat ni. Satu, kita tengok dulu keadaan diri kita ni kan. Dengan hari ni kita boleh berjalan dengan baik, boleh berfikir. Dengan hari ni kita di negara kita ni ada menara yang tinggi-tinggi. Yang buat tu siapa menara tinggi-tinggi tu? Manusia kan? Maksudnya hebat tak manusia ni? Manusia boleh terbang daripada sini, dia boleh pergi ke lain-lain tempat di atas udara. Dengan kecerdasan akal dia, Allah bagi supaya dia boleh mereka cipta jentera untuk dia bergerak. Jadi cuba kita lihat, hebatnya kita renung jari kita, ibu jari kita ni pun penting. Ibu jari pun dah cukup penting. Dekat hidung kita ni, hidung dengan bibir ni, kalau yang ni kita panggil hidung, ini kita panggil bibir kan. Yang alur tu kita panggil apa? Itu anggota kita juga tu. Alur tu kita panggil apa tu? Kita tak ada nama benda tu. Tak tahulah bahasa Perak apa, tapi kalau saya tengok kamus Dewan, dia tulis oreng. O-R-E-N-G. Oreng dia kata. Ni, alur ni. Penting tak oreng ni? Ada orang tak ada yang ni kan? Ini pun ada kaitan dengan kita nak boleh bercakap tu. Lepas tu kita pun lihat, Masya Allah. Lepas tu kita pun kembali lihat ke belakang. Kita belajar dalam ilmu sains. Ada proses embriologi. Ini semua diceritakan dalam surah As-Sajadah tadi. Nanti kita baca lagi ayat-ayat dia. Bagaimana manusia diciptakan daripada air mani. Kemudian berlakunya persenyawaan bila bertemunya sperm dengan ovum itu. Berlakunya zygote dan seterusnya. Proses embriologi, lahirlah manusia. Manusia boleh kaji tak hal tersebut hari ini? Boleh. Itu ilmu. Ilmu sains. Boleh dilihat dengan apa dia? Mikroskop. Boleh nampak, boleh dibuktikan. Tapi kalau manusia dia patah balik ke belakang, dia akan tahu bahawa dia ni ada sebab pertemuan mani di antara ibu dan ayah dia. Kemudian ibu dan ayah dia pula daripada air mani nenek dia lah. Dan seterusnya. Sampai mana? Manusia pun berfikir, sampai mana? Allah bagi tahu. Yang terakhir sekali ialah yang pertama, iaitu manusia diciptakan daripada tanah. Sebab manusia akan fikir logik. Kalau
cipta, takkan tiba-tiba tercipta. Siapa? Yang last kali siapa? Last kali ialah Adam. Manusia pun kaji hari ni, ya ada, kita kata apa? Memang tanah, unsur tanah tu pada diri kita hari ini. Terbukti dengan Al-Quran. Manusia boleh kaji. Tetapi yang tak diceritakan dalam buku-buku sains ialah siapa yang menciptakan. Dalam Quran cerita kejadian manusia komplit. Nak cerita tentang embriologi ada. Nak cerita tentang manusia pertama pun ada. Dan manusia tu diceritakan siapa yang cipta. Kalau kita lah contohnya tiap-tiap hari, ni contoh ni je, bukannya saya minta. Lepas makan pula. Lepas je solat isyak lagi, mesti akan ada makanan terhidang. Lepas tu sedap pula tu, makan. Hari pertama kita makan. Lepas tu hari kedua kita makan lagi. Rasa-rasa hari ketiga kita akan tanya apa? Makanan tu sedap. Apa soalan kita? Siapa bagi ataupun siapa masak? Mesti akan tanya siapa. Yang itu barat tak nak cerita. Siapa? Dalam buku sains tak nak bagi tahu siapa. Siapa apa? Siapa yang menciptakan. Itu yang Allah suruh kita fikir dalam surah Sajadah ni tentang diri kita. Untuk cerita siapa yang ciptakan kamu. Yang ciptakan kamu itu jugalah yang cipta langit tadi tu. Sama. Tapi manusia tak mau beriman. Tu Allah kata, afala tubsirun, kamu tak tengok ke diri kamu? Tengok tak? Tengok. Sampai pakai mikroskop tengok. Tapi dia tak pergi kepada apa dia? Paling besar sekali tanda soal ialah siapa yang cipta yang manusia ni terlalu hebat, kompleks ini. Itulah dia. Jadi buka balik surah Sajadah. Buka balik surah 32. Muka surat 415. Jadi Allah bagi tahu, Allah lah yang telah menciptakan sesuatu itu dalam keadaan Allah memperindahkan dia. Kan kita bagi contoh lubang hidung kita. Tadi bagi bawah hidung kan? Ni kita bagi lubang hidung. Dulu pun rasa dalam surah Al-Mulk kita ada sebut apa? Kita murajaah, ingat balik. Allah cipta cantik lubang hidung tu. Ke mana arah dia? Arah dia ke mana? Ke bawah lah. Paling-paling pun kalau tak ke bawah pun dia ke depan sikit tapi still ke bawah lah. Tu tengoklah hidung macam mana. Tapi takkan ada orang hidung dia macam mana? Lubang hidung dia ke atas. Cuba tengok. Kenapa lubang hidung tidak ke atas? Tu tahu dah musim hujan jadi apa? Bertakung dalam lubang tu kan. Simple je kita kata. Ciptaan Allah, Masya Allah. Mata kita dua ni indah. Allah cipta. Daripada dulu sampai sekarang kita tengok manusia begitulah. Cuba tengok isteri kita kan. Kita kata apa dekat dia? Mata dia macam apa? Ingat balik apa pernah cakap dulu. Haji ingat. Haji cakap apa dulu? Nak bagi tahu apa dia itulah Allah kata allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Kita akui isteri kita cantik. Wa bada'a khalqa. Lepas tu Allah bagi tahu. Allah jugalah yang memulakan penciptaan manusia yang pertama itu. Allah bagi tahu daripada tanah. Jadi itu manusia yang pertama daripada tanah. Tanah ni kalau kita kata tanah yang asli itu ialah turab. Turab. Cuba tengok dalam Quran dalam surah 22 ayat yang ke-5. Surah 22 ayat yang ke-5. Surah 22, muka surat 332.
Baik. Dalam ayat yang kelima ni Allah sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'ts, jika kamu keraguan dalam hari kebangkitan. Kan kita cerita tadi ada manusia tak beriman kepada hari kebangkitan. Dia bila kita kata tak beriman kepada hari kebangkitan, tu bukan nak cerita orang tu semata-mata memang tak beriman. Tapi ini peringatan untuk kita. Orang yang tak beriman kepada hari kiamat, agak-agak dia akan buat persediaan tak untuk hari kiamat. Dia tak buat. Itulah orang Quraisy, dia tak buat. Jadi pengajaran untuk kita yang kata kita beriman kepada hari kiamat, pada masa yang sama kita tak buat persediaan untuk hari kiamat. Sama tak? Sama, itulah pengajaran dia. Jadi Allah kata kepada kita, kalau kamu tak percaya adanya hari kebangkitan nanti, Allah kata cuba tengok kejadian kamu. Sebab apa? Kita dah diajar dah dalam surah Sajadah, langit yang lebih kompleks tu pun Allah dengan mudah ciptakan. Kamu yang kecil ni nanti dah jadi tanah, untuk ciptaan yang kedua lagi mudah ke lagi susah? Mesti lagi senang. Ciptaan yang kedua, kali kedua. Macam orang selalu buat kerja lah, masak. Subhanallah, bukan nak menyamakan dengan Allah. Orang tu kelim karipap. Yang tak pandai macam mana buat? Kali pertama, besar kecil, goreng terbuka. Tengok mak kita, orang rumah kita buat laju je. Sebab apa? Bukan kali pertama. Jadi manusia ni untuk dibangkitkan kali kedua, manusia akan fikir lagi senang ke lagi susah? Mesti lagi senang. Betul Allah kata, jika kamu tak percaya kepada hari kebangkitan, senang je. Cuba tengok diri kamu tu. Lagi-lagi dalam kehidupan kita hari ini kan, di musim Covid ini, memang diberitahu setiap hari satu Malaysia tentang kematian yang jumlahnya ratus-ratus. Nak menjadikan apa dia? Kita akan mati, nanti kita akan dibangkitkan balik. Berimanlah kita. Jadi Allah kata apa dia? Fa inna, maka sesungguhnya kamilah yang menciptakan kamu daripada tanah. Itu turab. Turab tu apa dia? Tanah asli tu. Turab itu tanah asli itu. Dalam surah As-Sajadah tadi disebut apa? Tin. Disebut tin. Tin ni terjemah dia tanah juga, tapi tanah apa? Tanah yang bercampur dengan air. Itu tin. Kalau disebut tin itu apa dia? Tanah yang campur dengan air. Tanah campur dengan air tadi surah 32 ayat 7 lah. Jadi sebenarnya Allah cerita kepada kita banyak tempat tentang kejadian Nabi Adam tu pula. Kita tahu dalam Quran Allah cerita tentang kejadian kita daripada sperma, kemudian jadinya segumpal darah, itu ada. Nabi Adam pun Allah cerita juga. Daripada tanah sahaja Allah campur dengan air. Campur dengan air tu bahasa Arab panggil apa? Tin. Sebab tu kalau air yang tanah campur dengan air ni, lama-lama dia ada apa? Dia ada bau. Dia ada bau kan? Bau yang tak apa enak. Itu manusia. Bukan yang indah-indah kalau kita daripada air mani yang keluar daripada saluran najis ayah kita. Tapi yang cipta daripada hina ni, yang terlalu berbangga-bangga atas muka bumi ni, Allah. Itu manusia. Baik, itu turab, lepas tu tin. Bila tin tu dah campur dengan air, kemudian kalau manusia ni kalau dia buat kuih, dia campur tepung dengan air, dia uli, lahir nanti jadi apa? Mula-mula dia ada air, memang rasa air tu lembut, basah dengan tanah tu. Lama-lama diuli jadi apa? Jadi adonan. Tengok surah 37. Ayat yang ke-11. Surah 37 ayat ke-11.
Apa Allah sebut dekat hujung ayat tu? Muka surat 446. 446. Surah 37 ayat 11. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Kat situ ada sifat kepada tin. Allah sebutkan, jumpa tak? Surah 37 ayat 11. Di hujung ayat. Di hujung ayat tu. Sesungguhnya kami telah ciptakan mereka, itu manusia ini, asalnya daripada tanah. Tapi disebut situ lazib. Tanah apa? Diterjemah apa dalam Quran masing-masing? Tanah liat. Itu proses yang ketiga. Lazib ni kental. Jadi tanah kental tu tanah liat lah kita kata. Tanah liat. Kemudian dalam surah ke-22, surah Al-Hijr, surah 15. Surah 15 ayat 28. Jadi lepas tanah tu dah dikentalkan jadi tanah liat, kita boleh buat apa dekat Kuala Kangsar? Labu. So nak kena kering. Jadi dalam Quran Allah sebut dalam ayat yang ke-28. Ayat yang surah yang ke-15, ayat ke-28. Muka surat 263.